Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Hashim beserta isteri, seterusnya para asatidzah, para hadirin muslimin dan juga muslimat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah bersama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pelbagai nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat mengenal Allah sebagai Tuhan, nikmat menyembah Allah, dan diberikan pelbagai nikmat, termasuklah nikmat untuk kita bertemu pada hari ini dalam kuliah sirah kita pada hari ini, iaitu kitab Sirah Al-Rahiq Al-Makhtum yang sedang kita bincangkan ini. InsyaAllah kita akan ambil masa pada hari ini untuk kita berbincang yang dah kita baca sebelum ini daripada kitab Al-Rahiq Al-Makhtum, ialah sampai pada bab yang ke-6 ya. Jadi insyaAllah hari ini kita akan cuba habiskan bab yang ke-6 daripada hari itu sampai muka surat 88 ya, 88. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba habiskan bab yang ke-6 dan masuk pada bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-7 ya, bab yang ke-7. Jadi berbalik pada bab yang ke-6 ini, bab yang ke-6 inilah tentang peringkat kelahiran ya, daripada zaman dia lahir, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sehingga dia berumur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Sebab umur 40 tahun inilah baginda dilantik sebagai Nabi, menjadi Rasul ya, diutuskan kepada seluruh umat manusia, umurnya 40 tahun. Jadi dalam bab yang ke-6, satu bab ini membincangkan tentang daripada cerita dia lahir, zaman dia kanak-kanak, zaman dia remaja, sehingga akhirnya dia berumah tangga dengan Khadijah, dan kemudian umur 40 dia dilantik sebagai Rasul ya. Jadi yang telah kita bincangkan sebelum ini pada kuliah kita yang lepas, pada bulan lepas, sampailah kisah dia berkahwin dengan isterinya yang pertama, iaitu Khadijah ya. Khadijah, iaitu ceritanya bagaimana Khadijah telah menghantar Rasulullah ataupun pada waktu itu belum jadi Rasul lagi ya, pada waktu itu belum jadi Rasul lagi, umur dia masih lagi muda, dia hantar untuk membawa barang-barang perniagaannya ke Syam ya, modal daripada Khadijah. Jadi Rasulullah berniaga barang-barang tu di Syam, dihantar. Kemudian bagaimana siapa ni Khadijah tertarik dengan kejujuran akhlak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia pun telah mengirim ya seorang sahabat dia, kawan baik dia, Nafisah binti Muniyah. Kalau dalam surah 88 kita boleh jumpa nama dia ya. Jadi Khadijah tertarik dengan watak ataupun kita kata akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia nak menjadikan Rasulullah sebagai teman hidup dia, sebagai pasangan hidup dia, sebagai suami dia. Maka dia cerita perasaan hati dia ini kepada kawan karib dia, Nafisah binti Muniyah. Jadi bukannya dia cerita terus pada Rasulullah, tidak. Dia cerita pada kawan dia, Nafisah binti Muniyah. Kemudian melalui kawan inilah diminta Nafisah ni sampaikan kepada Rasulullah hati dan perasaan ataupun hasrat Khadijah ini untuk menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai pasangan hidupnya. Maka dan keinginan ini juga telah disambut dengan baik oleh Rasulullah kan. Orang tua kata tidak bertepuk sebelah tangan kan, dua-dua pihak daripada Khadijah dan juga Rasulullah bersetuju. Maka hasrat itu disampaikan kepada bapa saudara Rasulullah. Jadi bapa saudara Khadijah dan juga bapa saudara Rasulullah berbincang, maka akhirnya telah berlakunya majlis bertunang, meminang, dan akhirnya akad nikah di antara Khadijah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah wanita yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahi ya. Yang kita telah bincang perkara tersebut muka surat 88 sampailah muka surat 89, dan daripada Khadijah inilah lahirnya ya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, iaitu berapa orang siapa ingat sebelum ni kita bincang? Berapa orang daripada Khadijah ni lahir anak Rasulullah? Kalau kita lihat dalam muka surat 89 tu ada cerita tu ya. Semua anak Rasulullah berasal daripada Khadijah kecuali Ibrahim ya. Anak pertama
ialah Qasim, ya, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kalthum, yang kelima Fatimah, yang keenam Abdullah. Ya. Jadi kalau kita baca nasyid tu, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi Ibrahim ni dapat isteri yang lain, ya. Yang satu mak ni inilah dia, iaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah dan juga Abdullah. Dan kalau kita lihat kehidupan Rasulullah ni pun dengan anak dia, yang lelaki tu iaitu Qasim, yang sulung untuk Qasim, ya. Dan juga Abdullah yang lelaki tu, yang bongsu Abdullah itu pun meninggal waktu masih kecil. Yang lelaki itu meninggal waktu kecil. Termasuklah Ibrahim tadi kan. Ibrahim daripada mak yang lain meninggal waktu masih kecil. Jadi yang tinggal, yang hidup lama ni perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Itu pun mereka tak hidup lama. Macam Fatimah itu pun waktu Rasulullah dah wafat, tak lama kemudian dia pun wafat. Jadi itulah kehidupan anak-anak Rasulullah. Jadi anak perempuan yang lama dan berkahwin dengan beberapa orang sahabat yang lain. Contohnya sahabat Nabi SAW yang bernama Uthman bin Affan. Ya, Uthman bin Affan berkahwin dengan 2 orang anak Rasulullah, iaitu Ruqayyah, dan juga bila Ruqayyah dah meninggal dunia maka berkahwin dengan Ummu Kalthum. Jadi digelar sebagai Zu An-Nurain, pemilik 2 cahaya. Fatimah berkahwin dengan Ali bin Abi Talib, dan juga Zainab ni berkahwin dengan Abu Al-As. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita yang kita dah bincang sebelum ni tentang anak Rasulullah. Kalau masa mungkin kita akan bincang lagi dalam masa. Jadi kita masuk kepada bab yang ataupun tajuk kecil yang selepasnya, itu pembinaan Kaabah dan juga penghakiman sedikit, diikuti dengan kepribadian menakjubkan sebelum dan sebagai Rasul. Kita habis bab ni. Baru kita akan masuk bab yang seterusnya. Jadi masa ada lebih kurang 45 minit ni, kita akan cuba habiskan subtopik 2 lagi. Kemudian kita masuk ke tajuk yang seterusnya, tajuk bab yang ke-7, ya. Cerita sikit ringkas saja tentang pembinaan Kaabah. Dia Kaabah ni satu bangunan yang lama. Zaman Nabi Ibrahim lagi. Zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad 1400 tahun. Zaman Nabi Ibrahim ni 2000-3000 tahun. Yang dulu, cerita zaman dulu ni, ya. Zaman Nabi Ibrahim ni lama, ya, lama sangat. Lalu ceritanya bagaimana Kaabah ni asalnya ada batu-batu yang disusun dan sebagainya. Kaabah ditulis sini, Kaabah tidak beratap. Kaabah asalnya tak ada atap, dia keliling je batu. Yang atas tu tak ada atap, sehingga menyebabkan para pencuri masuk ikut atap, boleh curi barang dalam Kaabah tu. Dan dinding ni pun tak apa tinggi, kan? Jadi dia orang panjat dinding tu, masuk dalam Kaabah, curi barang-barang dalam Kaabah. Itu yang berlaku sebelum ini. Jadi orang pun pencuri ni, Kaabah pun dicuri, kan? Duit dalam masjid pun hilang, tuan-tuan, kan? Kaabah pun hilang, kan? Kita pasang CCTV surau, pasang CCTV. Apa dibuatnya? CCTV tutup lah. CCTV tutup lah. Ambil duit berapa ringgit sangat, orang tekah, kan? Tapi itulah, kalau minta elok-elok kita insya-Allah boleh bagi, kan? Tak ada duit, betul, tak ada duit, apa kita bagi apa ringgit yang kita mampu kita bagi. Janganlah sampai pecah-pecah, kan? Sebab kos nak mati, kan? Kita orang, insya-Allah orang surau masjid ni baik-baik, tak ada duit, minta elok-elok tok imam kata, minta, betul saya tak ada makan ni tuan, saya nak makan, kita bagi 10-20 ringgit, silakan makan, kan? Jangan sampai pecah-pecah barang dalam masjid dan sebagainya, kan? Kaabah pun orang curi zaman dulu, kan? Zaman jahiliah, Kaabah pun orang curi, masuklah tu, habis dia ambil barang ni. Jadi itu yang berlaku, ceritanya. Kemudian bangunannya telah tua itu semakin rapuh, dindingnya pecah-pecah, batu dan sebagainya, jadi macam itulah, ya. Dia bangunan lama. Kaabah ini bangunan lama. Jadi 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maknanya umur dia waktu tu berapa tahun? Diangkat menjadi Rasul waktu dia umur dia 40. Kalau 5 tahun sebelum tu ialah umur dia 35, ya. Mekah dilanda banjir besar. Ya, Mekah dilanda banjir besar yang airnya sampai ke Kaabah, dan Kaabah tu pun bangunan dia tak kuat dan boleh roboh. Sebab tu sampai sekarang ni pun tuan-tuan, kalau Mekah tu hujan memang senang banjir. Saya pun pelik kenapa banjir, sebabnya di Mekah tu dia jarang hujan. Jadi bila buat rumah dia memang tak buat longkang. Di sana kita cari longkang, tak ada longkang. Sebab dia buat longkang pun tak guna, sebab hujan berapa kali setahun je. Dia tak ada longkang di rumah. Jadi bila banjir, siap. Kan ada kemungkinan bila hujan tu ada kemungkinan banjir. Banjir sekejap je, kan, air lama air hilang dah. Cuma banjir kilat lah, kita kata banjir kilat. Kita pula di sini selalu hujan. Buat longkang pun banjir juga.
Kita ni kan buat longkang pun banjir juga. Ada sungai banjir juga. Ada sungai banjir juga. Bukan apa, kita bila kita tengok rupa-rupanya bila longkang, tapi longkang tu mana dah tak boleh menampung air hujan. Hujan dia cepat sangat masuk longkang. Jadi penuh longkang. Sebab apa? Kita dah banyak tebang pokok apa semua. Jadi jalan raya bertar, simen. Jadi air tu tak menyerap tanah. Dia jatuh je terus masuk longkang. Jatuh terus. Dulu orang dulu bila tak ada simen, tak ada tar ni, dia jatuh atas tanah, tanah tu sempat menyerap rumput apa semua pokok kan. Jadi bila tak ada semua benda tu, jatuh atas jalan raya memang dia masuk longkang. Jadi longkang kita tak boleh nak menampung. KL memang kalau setengah tempat yang rendah tu siaplah tempat parking apa semua kan. Tu yang pelik kan. Patutnya kita ni kena bersedia lah, sebab dah tahu lah negara kita ni, kita dah boleh kira dah hujan tu berapa banyak kita boleh kira. Setiap tahun hujan kita dah tahu dah berapa banyak hujan. Tapi macam itulah kita pun macam tak bersedia, nampak gayanya lah kan. Longkang pun macam kadang kita pun tidak salahkan juga longkang ni kadang sumbat. Orang buang sampah sumbat dalam sungai. Orang buang sampah, campak sampah memang sumbat. Jadi benda-benda macam itulah kadang benda tu berlaku sebab puncanya daripada kita sendirilah kan. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Banjir ni Mekah pun banjir, kita pun boleh banjir. Kan? Sepatutnya negara yang sudah biasa banjir macam kita ni kena bersedia lebih awal lah. Maknanya kita dah boleh foresee lah. Ujung tahun bulan 11, 12 ni memang ada tempat yang memang senang banjir. Jadi bersedia je dengan longkangnya kena dibersihkan. Kemudian tak tahulah itu persediaan banjir, maksudnya kita kena buat. Sebab memang dah tahu dah negara kita ni negara yang menerima banyak hujan. Baru-baru ni pun tahun lepas dan sebagainya kita boleh tengok baru ni Pahang pun teruk. Kan Selangor pun teruk juga, yang baru-baru ni Selangor kan tak ada jangka. Jadi maknanya tempat-tempat rendah ni kena bersedia. Kalau di Ipoh ni kawasan-kawasan botani bawah yang rendah lah, bukan yang sini. Yang rendah-rendah ni air cepat turun, kadang naik juga sekejap. Ada. Di mana lagi? Di Manjoy, di Sungai Rokam. Jadi tempat-tempat macam tu kena bersedia. Yang dekat dengan sungai kena bersedia. Sebab itu tempat yang rendah. Memang Allah buat sungai ni tempat yang rendah. Jadi orang yang duduk dekat dengan sungai bersedia dengan kemungkinan untuk banjir. Cerita pasal banjir pula orang soalan. Sebab ada cerita banjir kat sini kan. Jadi Mekah banjir. Lalu asalnya nak buat pemulihan Kaabah ni tidak terlaksana. Sebab apa? Orang Quraisy kata biar je Kaabah tu macam tu, jangan disusik. Jangan disusik Kaabah kan. Biar dah macam keadaan dia, kena nak lama pun biarlah, nak rosak-rosak dah Kaabah, tak apa, biar dia kata. Hingga akhirnya diputuskan untuk memperbaiki Kaabah juga. Pakat-pakat tak boleh biar lah Kaabah ni. Biar orang macam ni, kita nak macam mana kan? Takkan nak biar macam tu saja. Jadi baikilah Kaabah ni supaya boleh digunakan, orang nak tawaf semua mudah dan sebagainya. Dan mereka juga memutuskan tidak akan memasukkan apa-apa ke dalam Kaabah. Nak buat Kaabah ni boleh batu dan sebagainya, melainkan perkara tersebut mestilah perkara yang baik. Maka duit-duit yang hasil pacuran, hasil riba, hasil ambil barang orang, rampas barang orang, jangan digunakan untuk buat Kaabah. Walaupun dia jahiliah, dia pun faham juga hukum makam. Ni kan? Benda-benda yang tak elok, hasil-hasil daripada yang tak elok ni jangan digunakan untuk buat Kaabah. Asing kan. Jadi nak buat Kaabah ni batu-bata dan sebagainya mesti dibeli menggunakan hasil yang baik. Yang tak elok jangan dimasukkan. Orang jahiliah pun faham nak cerita buat Kaabah ni kan. Namun begitu mereka masih juga merasa takut untuk merobohkan Kaabah, sehinggalah seorang bernama Walid bin Mughirah mula bercadang melakukan demikian, dan dia berkata, demi Allah, surah 90 dia cerita sini, demi Allah kami tidak menginginkan selain hanya kebaikan. Setelah itu dia pun menghancurkan dinding Kaabah sebab dah teruk sangat, hancurkan dinding Kaabah, dan kemudian mereka pun mula membina. Jadi orang lain pun takut kan, kalau hancurkan dinding Kaabah ni apa-apa berlaku kan, khurafat-khurafat, jadi orang takut. Jadi bila tengok Walid buat macam tu dan tak ada apa-apa berlaku pada dia, orang lain pun okey, tak apalah, Walid okey je, dia menghancurkan dinding Kaabah, tengok tak ada apa pun berlaku. Jadi mereka pun yang rosak tu mereka mula bersihkan, dan mereka susun balik batu-bata mengikut dinding Kaabah tersebut. Mereka mula buat Kaabah semula dan membahagikan Kaabah kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian tu ada kabilah yang akan buat bahagian-bahagian tersebut, supaya setiap kabilah merasa sumbangan mereka terhadap pembinaan semula Kaabah tersebut. Jadi orang yang merancang rancangan bangunan Kaabah ni arkitek berbangsa Rom. Dalam kisah 90, arkitek Rom, bukan orang Arab. Namanya Bakum. Namanya Bakum.
Lalu bila dah buat Kaabah tu, sampai kepada tahap nak letak kembali Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, batu hitam. Namanya Hajar tu batu, Aswad tu hitam. Batu tu pelik, batu tu warna hitam, ya. Nak letak balik pada tempatnya yang asal. Memang itulah tempat asal daripada dulu sampai sekarang, Hajarul Aswad punya tempat tu. Ya, kalau kita pergi ke Kaabah, kita boleh lihat Hajarul Aswad. Kalau tak nampak Hajarul Aswad tu, kalau nak tawaf tak nampak, dia ada, kalau di penjuru tu dah letak warna apa? Warna hijau. Kadang-kadang kita tawaf tu, orang ramai sangat dekat Hajarul Aswad tu, kita tak tahu yang mana satu Hajarul Aswad, penjuru yang mana, kan? Kita tengok dekat Masjidil Haram tu ada warna hijau. Situlah tempat bermulanya kita punya tawaf, ya. Hajarul Aswad tempat permulaan tawaf. Jadi kalau tak nampak Hajarul Aswad dekat Kaabah tu, tengok dekat Masjidil Haram tu ada warna hijau, di situ kita akan mula. Daripada jauh boleh nampak. Ya, daripada jauh kita boleh nampak Hajarul Aswad. Jadi kalau kita pergi tawaf hari ni, kita boleh tawaf di tempat mataf tu. Satu lagi Saudi dah buat dah. Tingkat 1, tingkat 2 boleh. Nak tawaf di luar, di tingkat 1, tingkat 2 pun boleh. Tapi kalau tawaf di mataf pendek je lah. Kalau tingkat 1 tu, satu pusingan saya kira lebih kurang 10 minit. Kalau 7 pusingan, kali lah 7 kali 10, 70 minit. Macam kita berjalan kaki 70 minit. Pusing pandang bola 70 minit. Macam tu lah tawaf. Tapi seronok berapa kita bila panjang masanya, kita berdoa banyak sikit. Bila tawaf dekat tu, pusing tu, dah 7 lah, tak sempat. Banyak nak doa ni, banyak nak minta ni, kan? Tapi pusing sekejap, kan? Sebab dekat dengan Kaabah, kan? Jadi bagi orang yang mungkin, sebab Saudi hari ni dia buat, siapa yang tak ada pakaian ihram tidak boleh berada di mataf, di tempat yang dekat dengan Kaabah tu. Orang perempuan untung, sebab orang perempuan ni dia nak semayang pun dia pakai telekung, jadi ihram dia pun pakai telekung, jadi dia boleh masuk. Kalau orang lelaki ni, kalau kita nak masuk ke kawasan mataf tu, kita kena pakai ihram. Kalau pakai baju Melayu macam ni, dia suruh tawaf dekat atas tu. Atas tu yang jadi satu round 10 minit. Jadi kalau kita pergi awal solat waktu, sebelum semayang tawaf dulu 3 pusing, sambil kita mengaji doa dan sebagainya, kan? Lepas solat tawaf lagi 4 kali pusing, habis lah, kan? Nak tawaf sejam tu jenuh juga, kan? Jadi kita rehat dengan solat dan sebagainya. Jadi lengkap, kan, pusingan tawaf. Itu kalau nak pergi hari ni lah. Dah banyak level lah sekarang ni, ya, untuk tawaf. Jadi cerita bab Hajarul Aswad ni, lalu orang bergaduh, kan, siapa yang patut letakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ini yang kita pernah baca sejak sejarah kecil-kecil dulu, kan, cerita macam mana nak letak Hajarul Aswad ini, ya. Perselisihan berlanjutan sampai 3, 4, 5 hari, tak boleh nak selesai. Bani kabilah ni kata kami yang paling berhak, dia kata tak, kami yang paling berhak. Semua nak letak Hajarul Aswad. Waktu PKP, ya, tuan-tuan, puan-puan, keliling Kaabah tu tutup. Kita tak boleh nak rapat dengan Kaabah, ya. Hajarul Aswad tak boleh cium, Hijr Ismail tak boleh masuk. Jadi orang yang pergi buat tawaf dan sebagainya tak boleh nak rapat ke dinding Kaabah tu, tak boleh nak pegang Kaabah, ya, sebab dia tutup keliling Kaabah tu. Jadi waktu saya pergi haji baru ni, tahun ni, ya, alhamdulillah, oleh kerana saya, itulah kebetulan pergi lambat, kita pun balik lambat daripada Mekah tu, kan. Kita pergi haji pun lambat, dah dekat nak haji lah. Balik daripada Mekah pun kita balik lambat. Jadi waktu nak balik tu sempat tengok dia tukar kerambu Kaabah. Dan juga Dr. Sudais, Abdul Sudais buat pengumuman, segala blocking area tu yang diletak di Kaabah tu dikeluarkan. Bila keluarkan, maka orang boleh cium Hajarul Aswad, orang boleh sepanjang di Hijr Ismail. Jadi siapa jemaah haji yang masih ada di situ di Malaysia, mana-mana negara lah, yang ada pada waktu tu untung, sebab kita boleh cium Hajarul Aswad, kita boleh solat di Hijr Ismail dan sebagainya. Alhamdulillah, saya pun ambil peluang. Tapi nak cium Hajarul Aswad ni, ya Allah ya Rabbi, tak tahulah macam mana, kan. Memang bertolak-tolak dan sebagainya. Hijr Ismail boleh pula beratur, kan. Nak masuk Hijr Ismail boleh pula beratur. Nak cium Hajarul Aswad, orang tak boleh nak beratur, padahal dekat-dekat je tu, kan, benda tu. Nak cium Hajarul Aswad tak boleh beratur. Duk tolak-tolak, saya belum beratur. Beratur saya bila nak dapat ni? Ada orang dah tolak-tolak kita berbelakang, kan. Itulah akhirnya dapat juga cium. Tapi memang Masya Allah, Subhanallah, dahsyat betul lah. Tak boleh nak menapis nak cium, kan. Sabar je lah. Itulah kalau nak cium. Sebab tu kalau tak dapat cium tak apa, kita waktu tawaf tu kita angkat tangan, kan, pada Hajarul Aswad. Tu cerita kalau nak tawaf. Okey, balik bercerita tadi. Lalu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi nak redakan suasana,
dia tawarkan cadangan. Dia kata cadangan dia, kita akan selesaikan masalah ni, iaitu diserahkan penyelesaian ini kepada orang yang pertama masuk menemui mereka melalui pintu masjid. Kan? Sekarang ni pintu Masjidil Haram banyak keliling tu. Dulu kita selalu dengar babus salam. Orang selalu dengar orang cerita, oh masuk Kaabah babus salam, dan ada zikir dia, Allahumma antas salam minka salam, babus salam kan. Tapi babus salam hari ni kalau kita perasan cari, mana satu pintu babus salam ni? Rupanya kat tepi orang pun dah jarang lalu kat situ. Dekat tepi kawasan Sa'i macam tu lah, ya. Dah jarang orang lalu. Orang masuk ikut pintu Kiai Malik Fahad dan sebagainya. Babus salam orang dah tak apa panggil. Jadi waktu sekarang ni pintu dah macam-macam pintu masuk, ya. Waktu zaman itu Kaabah itu pun kalau kita lihat dia terletak di lembah. Sebab tu dia panggil lembah, semuanya gunung ganang. Jadi laluan nak masuk tu bukan boleh masuk macam tu saja. Dia kena lalu tepi-tepi gunung baru masuk kawasan lembah tu. Yang point yang paling rendah sekali. Sebab keliling Kaabah tu dulu semua gunung. Jadi Kaabah tu point yang paling rendah sekali. Orang lalu gunung masuk, situlah di Kaabah. Jadi siapa yang masuk melalui pintu tu tersebut, jadi orang yang pertama masuk yang berjumpa dengan mereka, maka itulah orang yang akan kita tanya dia macam mana nak selesaikan masalah ni. Lalu mereka semua menerima cadangan tersebut. Yang masuk, orang yang pertama masuk melalui pintu tersebut esoknya ialah siapa? Rasulullah SAW. Sebab tu masuk awal masjid ni bagus kan, pergi awal ke masjid ni bagus. Kelebihan ada pada orang yang pergi awal ke masjid. Kalau di Mekah tu berebut orang. Kawan-kawan kita yang tak biasa pergi, saya dah pesan lah kan, saya kata masa musim haji pun saya kata musim haji ramai kan, saya kata hari Jumaat kita kena pergi awal, saya kata sepanjang waktu pun ramai, hari Jumaat lagi ramai. Saya kata hari Jumaat kena pergi awal kan, kalau tak pergi awal memang tak boleh masuk masjid. Memang betul. Siapa yang pergi lambat hari Jumaat, katalah Jumaat pukul 12.30 Zuhur kan, paling awal kita pergi masjid berapa tuan-tuan? Tanya orang lelaki dia. Hari Jumaat kita pergi masjid berapa? Satu. Kalau Zuhur satu suku pun satu kan. Tapi zaman PKP awal pula. Zaman PKP tu orang berebut kan nak masuk awal masjid. Alhamdulillah awal hari tu 12 lebih orang dah datang. Kalau Masjid Haram waktu Zuhur 12.30, pergi pukul 12 ataupun 11 memang tak masa masuk masjid. Hari tu saya biasanya lepas kita tahu dah ramai kan, jadi pukul 8, pukul 9 lepas breakfast tu terus masuk. Kita terus iktikaf apa buat ibadat dalam kan. Datang pukul 10 habis tutup. Bayangkan 2-3 jam sebelum tu orang dia dah tutup lah. Pintu Masjid Haram tu dah tutup lah. Jadi semayang lah luar Masjid Haram. Punyalah nak cerita padahal masjid tu besar tu, tapi punyalah ramai orang. Sebab tu hari Jumaat jangan main-main. Pergilah awal. Siapa masuk lambat habislah. Sebab luar jawabnya. Sebab tu itulah apa ni nak ceritanya barakah yang ada pada Masjid Haram tu. Orang memang berebut. Rasulullah masuk orang yang paling awal masuk. Kan? Masuk masjid, maka dialah orang yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dia kata inilah dia laki al-amin, kami redha terhadapnya, inilah orang yang bernama Muhammad. Lalu mereka cerita masalah mereka, lalu bagi dia pun minta sehelai kain. Kan? Dia ambil kain, dia letak kain, kemudian dia buat apa? Ambil batu Hajarul Aswad letak dekat tengah-tengah. Ambil kain, letak kain ni, ambil batu Hajarul Aswad letak tengah-tengah. Dia berlekuk Hajarul Aswad. Kalau kita tengok hari ni, saya tengok hari ni lah kan. Yang dulu tak tahu macam mana, tapi kalau hari ni dia memang batu dia memang berlekuk sikit kat dalam. Dia memang berlekuk sikit kan. Jadi ambil batu Hajarul Aswad tu letak kat sini. Dia memang batu tu pelik daripada batu yang lain. Kan batu Baitullah tu. Kalau nak tengok batu Kaabah tu, pada musim haji lah dia akan angkat batu Kaabah. Apa ni kelambu Kaabah. Dia angkat separuh. Ini memang tradisi zaman berzaman. Pada musim haji kita boleh lihat batu Kaabah tu sebab dia angkat separuh kelambu Kaabah tu. Dia lipat, dia tunjuk batu Kaabah keliling. Kita boleh tengok batu Kaabah tu. Ya. Yang peliknya batu Hajar Aswad tu yang warna hitam tu. Jadi ambil batu tu letak kat tengah-tengah, ya. Lalu dah letak tengah-tengah, bagi dia panggil semua pembesar wakil daripada setiap kabilah untuk memegang hujung kain tersebut. Pegang semua orang hujung kain, lalu mengangkatnya sama-sama dan sampai di tempat Hajar Aswad penjuru tu, lalu yang angkat batu tersebut ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lain pegang kain. Yang lain pegang
kain. Sampai kat penjuru tempat batu tu, Rasulullah sendiri yang angkat batu Hajarul Aswad dan diletakkan semula di tempatnya asal yang kita boleh tengok sampai hari inilah tempat tersebut, ya, tempat penjuru tersebut, ya. Kena ingat yang Kaabah ni bukan segi empat sama tau. Kaabah ni dia punya segi empat tu bukan segi empat sama. Dia tak sama. Kan dia ada terlebih panjang, terlebih pendek. Dia tak sama. Dia bukan segi empat sama. Dia segi empat yang dia tak samalah, tak sama panjang. Bahagian ni dia tak sama panjang. Itu dah binaan dia yang asal, ya. Kemudian cerita lagi apa di sini, ya. Saya rasa yang ada sesuatu ada didakwa datang hal itu juga, ataupun sebuah batu yang Omar cerita dalam hadis masyhur, dia ceritakan batu saja, aku cium kamu kerana kekasih aku Muhammad, cium kamu buat saya ikut Rasulullah, dia tak ada apa-apa. Jadi persoalannya kemah ada sesuatu bila Ustaz boleh kenapa dia ada di situ. Sebab ini pun rasa Allah, wallahu a'lam bishawab. Cumanya kalau kita lihat dari segi macam saya sebut tadi, batu ni pelik daripada batu yang lain, tak sama dengan batu-batu yang lain. Sebab jarang kita boleh lihat batu yang warna macam tu berada di situ. Yang lain punya semua warna putih, kan. Di satu tu batu yang warna hitam. Ustaz, betul ke Hajar Aswad tersebut pernah mencuri? Ya, Ustaz? Ya, betul. Wallahu a'lam. Yang orang minta pernah curi. Zaman ke musim haji, dia bunuh lebih pada 22 orang. Orang minta khabar ini yang faham yang dipimpin oleh Rustam. Wahab Rustam, kalau minta mencuri dan membunuh, bawa lari Hajar Aswad ni ke Khurasan. Cerita ni lama lah, tapi ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ibn Kathir dia cerita bahawa pernah berlaku tentera komunis ni, kalau mentah satu puak yang dipimpin oleh Abdul Wahab Rustum mencuri jasa dan membunuh umat Islam yang ketika mengerjakan haji. 20 tahun kemudian baru dapat. Nak ceritanya di Kaabah tu banyak kali dah berlaku pembunuhan dan sebagainya. Memang orang datang situ bunuh dan sebagainya, kan. Memang berlaku di kawasan Kaabah tu sendiri. Sebab tu kawalan keselamatan hari ni sangat ketat di Kaabah. Memang kamera apa semua. Sebab zaman berzaman, hatta zaman moden pun berlaku juga itu. Masa musim haji pernah berlaku. Kan waktu isu Iran dan sebagainya pernah beberapa kali berlaku. Jadi memang memang dia jagalah. Jadi hatta tempat sembahyang imam tu pun kita tak boleh nak senang-senang masuk. Di Masjid Haram tu kita nak masuk kawasan imam, nak duduk belakang imam, tak ada, tak masa. Paling terbaru Ustaz, nama daripada Yaman, golongan Bapak Syiah lah, Houthi hantar roket nak tembak di Mekah. Lepas itu tentera Saudi agak andal mereka belajar menangkis peluru tersebut, pemandu. Ini cerita yang dulu pernah berlaku. Bila peristiwa sekarang berlaku ni, banyak orang kata air zaman. Sebelum kes ini yang golongan hitam pergi masuk Kaabah, dia dengan pokok dia semua hitam lah, pokok macam golongan Habsyah menyerang Kaabah. Orang kulit hitam. Jadi dia mengaku diri Imam Mahdi. Takkan suka bunuh orang, tak boleh pakai lah. Zaman tu masih pedang lagi. Di zaman ni lepas sebabnya jatuh lah. Zaman moden pun berlaku juga. Berlaku ni Ustaz sebenarnya. Memang bila ada kitab tanda-tanda kiamat, Ibn Kathir juga yang menyebut dua tempat ini saja yang selamat, dia tidak dimasuki oleh Dajjal. Dia Dajjal dengan tentera dia daripada Yahudi dia yang 30 orang dengan Asbahan kan, yang tak dimasuk situ. Tapi akhirnya hancur juga. Ini yang Aisyah dalam Riyadhus Shalihin sudah kata akan dimasuki, akan berlaku huru-hara di Mekah, kan. Maka Aisyah tanya, kalau berlaku huru-hara suka mati, bocah untuk apa semua berlaku, bagaimana mereka di akhirat kelak terus dia akan dibangkit oleh Allah Ta'ala berdasarkan niat. Ini tidak ada niat. Orang tahu Mekah ni bukan jelas saya ada niat nak shopping dan seumpamanya. Yang sekarang ni buka kan, sama juga. Shopping ni Mekah kan. Dia shopping tu nak shopping belilah, tapi niat kita tu kan nak ke
ke sana tu nak untuk apa kan? Itu yang Aisyah tanya macam mana mereka di akhirat pula. Saja Allah akan bangunkan mereka di atas niat mereka. Niat tetap ada. Betul. Okey, yang sebab tu Kaabah ni memang daripada zaman berzaman dah. Maknanya memang pernah berlaku pembunuhan, pernah berlaku bangunan itu terkesan kerana perang. Bila berlaku perang, rosak Kaabah dan sebagainya, dibangunkan semula zaman khalifah dan sebagainya, wujud. Perasaan memang wujud. Dia berlaku di zaman Gubernur di Baghdad, Iraq. Apa nama itu? Yang Umar bin Mas'ud yang belakang dia. Ada di Farzan itu. Tapi dia pernah perang lawan Zubair Al-Awwam. Zubair. Dia berperang di Bangil Majani kan, yang batu besar ni, elastik. Hebih Kaabah. Sebab dia orang berkubur di Masjid Haram. Jadi dia baling peluar tu memang kenalah kawasan Kaabah tu. Memang berlaku. Benda-benda macam Hajjaj Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia lawan dia pecah Kaabah. Dia tak peduli dengan Kaabah kan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu ialah peristiwa pembunuhan, peperangan antara sahabat dan sebagainya berlaku zaman tersebut dan sebagainya. Itu satu cerita panjang tu, kisah tu. Tapi sebenarnya menarik juga kalau kita lihat sejarah sebab tu ada buku yang ditulis tentang sejarah Kaabah tu sendiri. Kan, sebab macam-macam cerita kita boleh tengok pembinaan dan sebagainya Kaabah tu. Jadi menarik. Tapi buku tu saya cari juga memang masih lagi tak ditemui. Cari-cari yang dalam library ada. Cuma kita nak beli untuk kita kan, untuk kita guna, rujuk kita. Sebab banyak maklumat yang kadang-kadang kita tak tahu. Sejarah Kaabah dan sebagainya yang dah dikumpulkan oleh ulama-ulama untuk kita baca sebenarnya. Sebab sejarah Masjid Nabawi kita boleh tengok, ada muzium dia. Setakat ni sejarah Masjidil Haram Kaabah belum lagi ada muzium yang macam Masjid Nabawi yang pernah saya cerita sebelum ni. Kan Masjid Nabawi kita boleh tengok sejarah dia macam mana. Jadi Kaabah asalnya macam saya cerita tadi, dia tak ada bumbung. Kita boleh tahu bila kita baca tengok, rupanya memang asal tak ada bumbung. Tu yang orang boleh masuk curi dan sebagainya. Maka dia letakkan bumbung kemudiannya. Kan? Sampailah hari ni ada bumbung. Maknanya zaman Nabi Ismail, dia seorang kaki. Dia tak adalah tinggi. Dia kau begini je lah. Bukan begini lah. Jadi lepas tu dia naik tinggi. Sampai Nabi Ismail dah jadi 10 kaki atau 5 kaki kan. Tapi bukan ada duster. Dia bawa 15 kilometer dia setak tu. Menara Firaun tu, piramid kan. Tapi tak ada. Nak cerita, maknanya nak manjat atas tu pakai tangga besar juga. Nak pasang pisau kan, untuk kain tu. Sebab tu ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim tempat Nabi pijak batu tu nak letakkan batu tu. Sebab kita tengok makam tu rendah je. Kaabah tinggi sebab memang dulu asal tak tinggi sangat pun. Bukan kubur. Makam tu tempat dia berdiri, tempat dia pijak. Jadi ada tapak kaki dekat situ. Dia duduk pijak. Tak nampak tunjuk lah bekas tu kan. Itu saja tempat dia berpijak. Tapi tak ada tapak kaki tadi. Saya tengok Tak ada lah. ya, saya tengok macam ada. Tempat dia inilah dia pijak untuk letak batu, susun batu. Kan dia letak tempat tinggi, dia ambil batu, pijak tu. Nabi Ismail bagi dia batu, dia pun susun. Itulah tempat dia berpijak, macam tangga lah. Jadi nak pergi mana alih batu tu. Pijak situ. Macam itulah orang dulu buat bangunan kan keliling. Jadi itulah dipanggil makam Ibrahim. Kalau orang tawaf duk pegang, duk peluk macam-macam lah orang pegang. Sebenarnya saya hikmah dia nampak apa yang berlaku, banjir, perangan, nak berubahnya keadaan ittifaq batu-batu Kaabah ini dari masa ke semasa memang berubahlah. Allah nak pelihara Kaabah ini sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi berlaku peristiwa ini, bahkan berubahlah. Manusia berfikir untuk bina balik. Dia kukuh sampai sekarang ni. Kalau dibiarkan, dah lama untuk lah. 1000 tahun ni. Dah 1000 tahun. Sebab batu makam Ibrahim tu pun bukan situ tempat asal dia yang kita tengok hari ni tu. Dia dekat dengan Kaabah asalnya, tapi dah berubah benda tu kan. Jadi dia keluarkan sikit daripada kawasan dekat dengan Kaabah. Bila dia buat pembinaan baru, dia tahun-tahun, 100 tahun tu berubah, maka kuasa asal dia, contoh besar ni jadi besar tu. Diinjak kan dia? Kaabah tu kekal tempat tu. Cuma beberapa tempat contoh macam makam Ibrahim tadi ada yang kena alih sikit kan.
pernah baik. Kemudian contohnya macam apa ni, air zam-zam. Kan? Sekarang kita nak cari tempat kat mana aset. Jumpa. Dia dah tutup. Dulu masih buka lagi, bila sekarang dia dah macam-macam dia buat, jadi dia tutup kawasan tu. Itu tak penting sebenarnya. Yang penting air tu. Tapi sekarang kita dapat mana baru daripada teknologi daripada mana tau. Dia buat satu tangki sampai bawah. Buka sikit tu. Rasa saya tangki telaga. Tarik air ke atas. Ada gambar tu dalam Facebook. Dia buat telaga sangat besar. Sangat menarik. Dia nampak dalam tanah bumi ni berlapis-lapis tanah. Sampai air zam tu nampak keluar. Dari mana keluar? Allah tahu. Ada resut atas. Itu yang ada besar. Dan dia nak mundur sampai kiamat. Dan orang minum pun berjuta-juta, tak habis-habis. Itu zaman dulu. Tapi dia terakhir sampai sekarang. Tak habis-habis hanyanya. Kalau logik habislah kan. Jemaah haji setiap hari ni 2 botol dia bagi ni. Bila bagi kepada kami ni, kita pun dah tak dapat minum. Sebab kita pergi masjid ada air kan. Dalam balik hotel ada lagi air zam-zam ni. Punya banyak ni. Ada juga scammer penipu. Ngata air zam-zam. Itu yang Saudi akhirnya tak bagi. Dia jual akhirnya. Dia kata satu company boleh jual. Sebab akhirnya ada orang yang akan buat botol, ni air zam-zam. Siapa nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Air ni air zam-zam kan. Susah juga tu. Itu cerita lain pula tu kan. Jangan. Untuk jaga benda tu. Okey, balik pada cerita tadi. Jadi yang lain saya tak payah baca lah tentang Kaabah punya kedudukan dan sebagainya. Kita boleh lihat apa ni bahagian Kaabah dan sebagainya. Siapa yang pernah pergi tu dah tahulah ya macam mana keadaan Kaabah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua ni diberikan peluang untuk tawaf di sana, beribadat di sana kan. Cium Hajar Aswad kan, solat di Hijr Ismail. Inilah ibadat yang daripada zaman Nabi Ibrahim kan sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari ini ribuan tahun. Nak tunjukkan Kaabah tu ataupun tamadun manusia tu dah lama wujud di sana, ribuan tahun. Waktu tu tempat kita ni hutan belantara lagi. Di sana tu dah ada apa ni kerajaan, ibadat dan sebagainya dah ada berjalan lama lah di sana. Ya. Seterusnya muka surat 91 ni tentang kepribadian menakjubkan Nabi Muhammad sebelum dilantik sebagai rasul. Kita lihat sini ada beberapa cerita ya, yang diceritakan di sini. Sebagai contohnya, memang Rasulullah terkenal sebagai seorang yang berakhlak mulia. Ini memang diakui. Pergilah tanya mana-mana orang jahiliah, orang Arab jahiliah, dia akan kata inilah Al-Amin, orang yang amanah, jujur dan sebagainya, yang otaknya cerdas kan, fizikalnya baik kan, akhlaknya bagus dan sebagainya. Memang dipuji seluruh orang-orang masyarakat jahiliah pada zaman tersebut. Kemudian beliau juga seorang yang sabar ya, seorang yang sanggup berfikir panjang, seorang yang pintar, seorang yang menjaga dirinya daripada fitnah dan sebagainya ya. Sebagai contoh dia ceritakan di sini, baginda hidup di tengah-tengah manusia, menjaga kemaslahatan dirinya. Jika ada kebaikan yang boleh diperolehi, maka baginda akan ikut dalamnya. Kalau tak ada kebaikan, dia lebih suka menyendiri dan tak ikut perkara tersebut. Contohnya dia kata bab-bab minum arak, Rasulullah tak join majlis tersebut ya. Walaupun orang lain, remaja lain join dan sebagainya, maka dia tak masuk cerita ataupun tak masuk join dalam grup tersebut. Orang yang makan daging sembelihan yang dikorbankan untuk berhala, ada daging yang disembelih untuk berhala, orang makan, Rasulullah tak makan ya, dia tak masuk dalam majlis-majlis tersebut ya. Tidak pernah menghadiri amalan ataupun perayaan yang berkaitan dengan berhala, sebab dia bagi dia berhala ni bukan Tuhan. Tak logik untuk menyembah berhala ya. Tak logik bagi manusia untuk menyembah berhala. Berhala ini bukan Tuhan. Jadi ini yang telah diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Memang diakui bahawa Nabi Muhammad tidak akan masuk dalam tempat-tempat yang tadi ya, cuma berhala, arak dan sebagainya. Kemudian bahkan baginda dalam surat 92 cerita menghindari berhala-berhala yang batil itu, sehingga tidak ada hal yang lebih baginda benci selain daripada berhala-berhala tersebut ya. Dia tak suka berhala, tidak, sebab baginda jiwa dia yang bersih ni memang tak boleh kena dengan penyembahan berhala tersebut. Ini antara perkara yang kita boleh lihat ya. Orang yang hati dia bersih, dia tak akan senang duduk dalam keadaan yang kotor, yang maksiat. Dia rasa tak tenang. Contohnya duit kan, kalau kita pun rasa ragu-ragu, duit ni halal ke haram, kita akan rasa tak senang. Kalau rasa ragu-ragu, tinggalkan kan, tinggalkan, tak rugi pun sebab dah hadis tersebut, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan perkara yang meragukan kan, dan pergilah kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau rasa ragu-ragu, tinggalkan, tak rugi pun kita buat benda macam tu kan. Jadi inilah fitrah yang Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Dia memang tak akan suka bercampur dengan benda yang
tak elok. Satu cerita bagaimana Allah telah menjadikan penghalang antara Rasulullah dan keburukan tersebut. Satu kisah ya, diceritakan dalam surat 42 tu ada dua contoh cerita ya. Satu malam ni Nabi cerita berdasarkan kepada hadis riwayat At-Tabari ya. Diceritakan bahawasanya satu malam aku berkata kepada seorang kawan aku remaja lah, yang sama-sama muda dengan dia ni, yang sedang mengembala kambing. Dia kata, bagaimana kalau malam ini engkau jaga kambing aku nak pergi kota Mekah. Tukar shift. Aku biasa jaga kambing, sekarang ni kamu tolong jaga kambing aku nak pergi ke kota Mekah. Untuk apa pergi ke kota Mekah? Untuk aku nak menikmati malam kota Mekah. Sebagaimana remaja-remaja lain keluar waktu malam kan. Kita bukan ada pelik kan, orang remaja suka keluar waktu malam. Naik motor, duduk lepak-lepak dekat mana? Kat mana kalau kat sini saya pun tak pasti, kita pun jangan keluar kan. Kalau pergi mana, Meru ke mana kan, duduk melepak-lepak ramai-ramai dekat Padang kan. Apa dia mau buat ni? Tapi itulah jiwa remaja. Jadi zaman jahiliah berwujud juga macam tu, budak-budak remaja yang keluar waktu malam. Jadi Rasulullah nak tengok dan dia pun nak join juga sebab dia ada perasaan nak tahu. Lalu tukar shift, jadi dia kata kawan dia, kamu jaga kambing, aku nak keluar ke Mekah pada waktu malam. Maka aku pun segera bergerak. Bila mana aku sampai di rumah yang pertama di kota Mekah, kata Rasulullah, aku sampai di rumah pertama di kota Mekah, aku mendengar muzik. Oh, Mekah pada muzik, kelab malam lah macam tu kan, ada orang main muzik kan, kelab malam ni biasa ada muzik dalam tu kan, orang main muzik di rumah tersebut. Aku bertanya pada orang ramai yang datang kat situ, apa yang sedang berlaku ni? Mereka kata ada pesta pernikahan ya, di antara lelaki dan perempuan ada pesta pernikahan, jadi mereka main muzik. Orang kahwin kena bising kan, mainlah muzik kan, jadi dia orang pun main muzik. Lalu aku pun cuba duduk untuk menikmati muzik tersebut. Namun begitu Allah telah menutup telinga aku dan akhirnya sampai aku pun tertidur. Dengar tak dengar lama, telinga pun tak dengar, lepas tu mata pun terlelap. Rasulullah pun tertidur ya. Bila aku bangun, rupa-rupanya hari telah siang, matahari dah naik. Aku pun pulang berjumpa dengan teman aku tadi, dan kawan dia tanya, macam mana malam tadi, okey tak? Maka aku ceritakan apa yang telah terjadi. Itu aku tertidur, pergi dengar orang kenduri kahwin main muzik, tapi tak sempat nak buat apa-apa, dah tertidur. Ini satu cerita yang kita berjumpa dalam riwayat At-Tabari ya, dan Hakim telah mensahihkannya dan dipersetujui oleh Az-Zahabi ya. Kemudian satu lagi, pada malam yang lain aku cuba buat hal yang sama kan. Oh, malam tadi dah tidur, cuba pula malam lain kan. Jadi tukar shift, jaga kambing ni, kami minta orang yang tolong jaga, dia nak pergi ke Mekah, nak tengok apa ada kat Mekah ni kan. Aku berkata kepada temanku seperti yang macam sebelum ni, aku pun masuk ke kota Mekah dan mengalami kejadian yang sama seperti sebelum ini. Sama juga, baru nak dengar apa semua, telinga pun tak dengar, mata pun terlelap, tidur terus ya. Sejak itu aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk buat sebarang keburukan. Maknanya benda tersebut memang tak kena dengan jiwa dia sebenarnya. Allah pelihara dia. Jadi jangan anggap tidur ni memang apa ni, pemalas tidur. Kadang-kadang tidur ni pun juga boleh menjadi satu cara untuk Allah jaga kita, melindungi kita daripada mendengar benda yang tak elok dan juga melihat benda-benda yang haram. Jangan tengok orang tidur, oh dia ni pemalas. Kadang-kadang tidur ni juga boleh melindungi kita daripada buat maksiat kepada Allah SWT. Daripada jaga buat maksiat, baik tidur kan. Daripada jaga buat maksiat, baiklah mata tu tidur. Mudah-mudahan malam esok pagi senang nak bangun awal Qiyamul Lail. Jangan kita senang pandang rendah pada orang yang suka tidur ni kan. Ya. Kemudian yang lain saya rasa tak apa penting untuk saya ceritakan di sini. Jadi itulah cerita tentang Nabi SAW, tentang akhlaknya, tentang jiwa dia, tentang kebaikan dia, dan bagaimana kehidupan baginda sehinggalah baginda akhirnya telah dilantik sebagai Rasul ya, sebagai Rasul. Jadi ini cerita tentang Rasulullah. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada fasa yang selepasnya dalam muka surat 44-45 tu. Kita akan masuk cerita tentang bagaimana pelantikan dia sebagai Rasul dan dakwah dia di Mekah dan dakwah dia selepas tu di Madinah. Dua fasa yang panjang cerita ni kita akan jumpa nanti. Bagaimana muallif pengarang buku ni ya, dia telah membahagikan zaman menjadi Rasul ni kepada dua. Zaman Rasulullah jadi Rasul ni kepada dua. Ya, dua tahap. Tahap yang pertama ataupun fasa yang pertama ialah fasa dia berada di Mekah, berdakwah di Mekah. Fasa yang kedua ialah fasa dia berdakwah di Madinah. Ya. Fasa berdakwah di Mekah dengan Madinah ni yang mana lagi lama?
Yang mana lagi lama? Di Mekah ke di Madinah? Mekah. Dia lagi lama berdakwah di Mekah. Dakwah dia lagi lama di Mekah. Dakwah di Madinah lagi pendek. Beza lebih kurang 3 tahun ya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi waktu dia dilantik sebagai rasul umur lebih kurang 40 tahun. 13 tahun di Mekah, umur 53 dia berhijrah ke Madinah, 63 dia baginda wafat. Macam itulah ya. Lebih kurang tempoh dia 23 tahun, tapi 23 tahun ini sangat high impact. 23 tahun inilah yang akhirnya menubuhkan sebuah kerajaan Islam yang sampai hari ini cahaya Islam sampai kepada kita. 23 tahun sahaja dakwah dia, tapi masya-Allah barakah keberkatan yang ada pada Rasulullah ni kan. Dakwah dia tersebar ke seluruh alam sampailah akhirnya Islam sampai ke negara kita, dan kita pun seluruh ya rakyat di negara kita ni masuk dalam agama Islam ya, zaman tersebut ya, zaman-zaman di Melaka itu dan sebagainya kan. Jadi di Mekah ni pula, fasa di Mekah ni pula kita boleh bahagikan kepada kurang-kurangnya 2 ataupun 3 fasa kalau ikut pengarang ya. Jadi waktu di Mekah ni kita boleh pecahkan lagi fasa dakwah di Mekah, iaitu yang pertama, peringkat dakwah yang pertama di Mekah ni iaitu dakwah secara rahsia, bisik-bisik je, cerita sembang-sembang sikit-sikit je, tak boleh nak cerita ke orang kan. Dakwah secara rahsia. Perkara ini berlaku berapa tahun? Lama juga 3 tahun. Lama juga dakwah secara rahsia ni, lama 3 tahun. 3 daripada 13 tahun tu, 3 tahun tu dakwah secara rahsia ya, senyap-senyap, ajak sana ajak sini dan sebagainya, 3 tahun. Lepas tu barulah masuk yang kepada peringkat yang kedua, dakwah kepada penduduk Mekah kan, dakwah kepada seluruh penduduk Mekah. Dan akhirnya yang ketiga tadi, dakwah kepada luar Mekah, termasuklah Madinah. Dakwah ini sampai ke Madinah kan, sehingga akhirnya Madinah bersedia untuk menerima Rasulullah SAW sebagai ketua negara kemudiannya ya. Dakwah kepada luar Mekah. Jadi ini yang berfasa di Mekah. Jadi fasa di Mekah ni 3 fasa kita boleh tengok. Fasa yang pertama, fasa secara dakwah secara rahsia. Yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah. Yang ketiga ialah dakwah secara terang-terangan kepada penduduk di luar Mekah, Taif dan sebagainya, sampailah pada Islam sampai di Madinah. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, Islam sudah sampai ke Madinah. Jadi ini antara usaha yang telah Rasulullah buat. Fasa-fasa tersebut yang akan kita lihat dalam kuliah yang akan datang ya. Kuliah yang akan datang. Setakat ini ada apa-apa soalan? Sana. Tak wasan. Ingat tadi. Ni. Saya pun setakat ni masih mencari-cari juga kan, nak sebab cerita ni zaman Nabi Ibrahim dulu. Cerita zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad tu dah lama dah. Maknanya pembinaan Kaabah tu dah siap, dah komplit dah ya. Zaman Nabi Ibrahim lagi cerita tentang pembinaan Kaabah, setakat yang saya rujuk, maknanya batu tu memang ada di situ. Sebab batu tu bukannya tiba-tiba kena cari jauh-jauh kan, sebab dia nak buat binaan. Jadi binaan tu dia ambil, sebab Mekah ni saya dah cerita sebelum ni, Mekah ni adalah sebuah tempat yang penuh dengan batu-bata. Dia tak ada tanah gambut, tak ada pokok besar-besar, tak ada. Dia memang kering kontang, padang pasir, batu. Itu dah kawasan Mekah. Batu dan juga tanah macam tu lah. Memang kering. Jadi batu-batu yang ada sekeliling tu yang diambil untuk dibina binaan Kaabah tersebut. Termasuklah batu Hajar Aswad. Maknanya memang Allah dah letakkan batu tu di situ, kawasan sekitar tersebut. Dikatakan Hajar Aswad tu artinya pecah-pecah kan, kemudian dia tampak. Yang tu saya pun tak pasti sejarah Hajar Aswad, tapi memang pelik batu ni. Dia lain daripada yang lain. Kalau siapa yang biasa pernah cium Hajar Aswad tu, dia akan tengok memang batu dia warna hitam. Dan baru ni saya tengok dalam internet pun ada, dia buat kajian, dia zoomkan batu Hajar Aswad tu, dan nampak macam ada kilauan-kilauan. Saya pun tak pasti dah jenis-jenis. Siapa yang pakar batu mungkin boleh cerita lah. Saya ni bukan pakar batu kan. Jadi ada nampak macam batu-batu, ada macam kilauan-kilauan juga dari beberapa tempat. Saya pun tak pasti dah macam mana kita nak cerita, sebab saya bukan pakar batu. Tapi lain daripada batu-batu yang dibina di Kaabah. Batu Hajar Aswad ni dia pelik sikit. Dia memang pelik sikit Hajar Aswad. Kalau inilah cerita orang takar lah. Pandangan-pandangan ni ada datang berapa lama ada. Dan juga pakar-pakar ekologi batu kan. Asal batu ni dia syurga dan dia warna hijau, akhirnya hitam. Lalu dibuat pendakwaan orang hitam kepada dosa manusia.
Allah Alam benda ni tak pernah usah cerita. Jadi bila tak ada dalil, tak ada nas berhubung dengan kedudukan Hajar Aswad, kita sami'na wa ta'na. Tapi dalam bab haji dan umrah tentang nak mengusap mencium betul asal adakah dia rukuk atau tidak, itu saya kira soal dalam bab ibadah haji. Dan ibadah ni package kan, dia tak boleh mana-mana. Dengan surat itu adalah hadis saya sekali muslim apa nama dalam bab so kita ni nak mengerjakan haji ni ikutlah yang sahaja apa nama hadisnya hadis ni maksud apa nama hadis tu lupa dah pendek hadis tu khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Nabi kata bab solat sallu kama raaitumuni usalli. Dalam bab manasik haji khudhu anni manasikakum. Dalam bab haji ni ikut Nabi. Jadi masalah kita ni puak yang di luar Ahlussunnah Jemaah ni orang lebih. Itu yang Arab Saudi sebagai kerajaan dia nak jaga dengan usul tagayyur, istighatsah, syirik dan seumpamanya. Apa nama dia buang benda-benda tu. Contoh dulu Kaabah yang kita ada hari ni dan zaman tahun abad Osmaniyah. Kalau 4 penjuru tu dia ada di tiang bapa salam bapa riyah apa sebagainya. Imam mazhab 4 ni tak ada buat demikian, tapi mereka zaman itu yang masa itu pun tak dilantik mufti khusus satu saja. Maka mereka ni yang mazhab Syafi'iyah ngadap sini. Yang ini tiang ni Syafi'i Hanafi, ini Maliki. Ini yang Hanbali ke satu kerana yang menyusahkan. Lalu ulama yang besar ketika itu membawa dakwah kembali pada Quran Sunnah. Itu adalah yang dikata Muhammad bin Dua tu bersama seorang raja Najmi, Raja Najdi, itu Muhammad bin Sa'ud mementeras perkara ni. Sekarang satu imam je. Satu imam. Itu Hanbali jadi kita. Sekarang satu imam, senang semua ikut satu imam. Tapi Masya Allah kita sebab tu hebatnya cerita Kaabah ni. Kalau kita solat, kalau kita tengok perbarisan hari kebangsaan kan, tentera kawat dan sebagainya, nak bagi sama kan, dia bagi arahan sebagainya, bagi sama. Tapi dalam solat kita ni tuan-tuan, imam sebut sawu sufufakum, semua penuhkan saf. Masya Allah, berjuta orang tu sama. Arahan satu je dia bagi. Subhanallah. Inilah hebatnya agama kita ni kan. Subhanallah, kalau tengok gambar orang solat tu, sama saf dia. Kan? Kalau kita nak betulkan saf tu kadang ada lari sikit-sikit lah. Tapi kalau tengok gambar tu memang sama. Subhanallah. Kalau sujud cantik, rukuk, subhanallah. Kan? Imam sebut sikit je. Kan? Sawu sufufakum. Kan? Fa inna tasbiyata sufuf min tamam solah, Nabi ajar dalam hadis kan. Jadi disebut macam tu je. Semua zrub penuhkan saf depan dan sebagainya. Memang subhanallah. Cantik, subhanallah. Orang askar belajar kawat ni berapa lama kan? Kita yang tak pandai kawat pun insya-Allah boleh buat benda ni. Kan? Samakan tumit belakang. Itu besar pahala tu. Samakan tumit belakang. Dapat pahala yang besar waktu kita solat. Solat berjemaah. Itu kelebihan solat berjemaah dah. Kan? Jadi itulah. Cuma Mekah tu jelah sebab saya tengok sebab tu orang kita pun banyak benda nak tahu pasal sejarah Mekah ni. Sebab tu kalau boleh Mekah tu kena buat juga macam Madinah tu, ada muzium Masjidil Haram. Di Madinah ada dibuat. Lepas muzium Masjid Nabawi tu sikit cerita pasal Masjid Haram. Tapi sikit sangat, tak puas. Kita nak tahu zaman, kalau boleh zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad sampai Khulafa ar-Rasyidin dan sebagainya, perkembangan Masjid Haram tu kan, bila berlakunya perang, hilang batu Hajar Aswad dan sebagainya, benda macam tu kan. Mana saya antaranya dengan cari ni. Daripada nama Ibrahim Ismail kan yang berdoa supaya datang mesti dia datang. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Isra, Yaqub, Yusuf, sampai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bla bla bla, sampai Nabi Isa, Daud dan Muhammad. Mekah dikunjungilah oleh orang Islam ketika zaman Nabi masing-masing untuk buat kerja ni. Ini cerita Al-Quran. Sebab kalau ikutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail memang mereka asal di Mekah tu, Nabi Ismail tu, tapi nabi-nabi yang lain kan, Yaqub, Yusuf tu mereka berada di Palestin. Palestin pun ialah masjid tu juga ialah masjid Masjid Aqsa yang besar juga pada zaman itu. Masjid Aqsa tu masjid yang besar juga pada zaman itu. Jadi ini pun antara persoalan yang menarik kita tengok. Sebab
Zaman itu, zaman Palestin, Ustaz kata tadi, Masjid Aqsa, banyakkan situ lah. Malah zaman Nabi, ketika solat, sahabat menghadap ke Palestin, itu Masjid Aqsa. Di Masjid Palestin juga kiblat ini berlaku bermalam tu, selepas subuh, datang arahan untuk Al-Quran, semua berpaling kepada Kaabah. Sangat menarik tu. Tapi orang pergi sana, di Masjid Kubah, di Masjid Palestin ni, dia seronok sejarah, dia tak faham cerita sebenarnya. Penghayatan tu tak ada. Saya pun Masjid Kiblatan ni menarik juga, sebabnya saya fikir Masjid Kiblatan saja dua kiblat, macam mana pula Masjid Nabawi? Sebab Masjid Nabawi pun masjid terawal. Rupa-rupanya Masjid Nabawi pun masjid yang dua kiblat. Bukan hanya Masjid Kiblatain. Jadi Masjid Nabawi, kalau kita lihat, kita menghadap kiblat, kata kiblat sini kan, asal kiblatnya di belakang, pintu belakang tu adalah kiblat yang pertama. Kiblat menghadap Masjid Aqsa. Jadi rumah Rasulullah, kalau asalnya rumah Rasulullah di belakang masjid. Tapi bila mana diubah kiblat tu ke depan, dia rumah Rasulullah tu sebelah masjid. Asalnya rumah Rasulullah tu belakang. Saya tengok museum tu baru saya faham. Museum Masjid Nabawi tu, masya-Allah. Banyak benda yang baru saya faham. Rumah Abu Bakar kat sini, rumah Umar. Jadi kita faham seluruh map Masjid Nabawi itu dan kawasan sekitarnya, rumah mana rumah sahabat sebenarnya. Masya-Allah, cantik kalau dapat pergi Masjid Nabawi, masuk museum Masjid Nabawi. Itu memang saya amat galakkan. Tiketnya saya rasa 17 riyal macam tu lah. Di Madinah juga saya sempat kedai buku, tengok ada Ar-Rahim Al-Makhtum bahasa Arab. Saya pun beli ya. Ini yang version bahasa Arabnya, Ar-Rahim Al-Makhtum. Tapi saya rasa yang ni pun mungkin bukan yang updated juga, sebab ada buku yang Ar-Rahim Al-Makhtum yang lebih updated, sebab ada beberapa perkara yang ada di sini, yang ada dalam buku bahasa Melayu ni tak ada pula dalam ni. Mungkin ni agak version yang awal. Yang awal, bukan yang terkini. Ini bukan yang terkini, saya rasa. Bukan yang terkini. Jadi saya rasa dah pukul 12 lah. InsyaAllah menarik perbincangan kita ni. Kita akan sambung lagi pada bulan 8 insyaAllah Taji ya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panjang umur kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.